Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita sambung lagi kitab pengajaran kita, risalah yang kita selalu baca, iaitu berkenaan dengan hubbun Nabi wa alamatuha, ataupun ciri-ciri pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berada berkenaan dengan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, berkenaan dengan cerita yang kita telah baca pada kuliah kita yang lepas, itu Abu Talhah, yang mana dia telah mendahului lehernya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, yang mana dia telah pun melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kehadapan, daripada bangun, kerana suasana tersebut dihujani dengan anak panah yang banyak. Kalau kena Rasulullah, habislah. Dia menyebut perkataan, ibu bapakku menjadi tebusan bagimu, yakni aku sanggup menebus ibu bapa aku untuk mempertahankan kamu, wahai Rasulullah. Jangan sekali-kali engkau dongokkan kepala, sebab anak panah akan mengenaimu. Itu ucapan yang sangat hebat daripada seorang yang digelar sebagai mahabbah, orang yang ada mahabbah, kasih sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita baca lagi kisah Abu Dujanah yang menjadikan dirinya sebagai perisai demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dia punya cerita dia. Imam Ibn Ishaq meriwayatkan daripada seorang pecinta sejati baginda yang lain. Beliau berkata, beliau yakni Abu Dujanah telah menjadikan dirinya sendiri sebagai perisai demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpacak anak panah di belakang badan beliau ketika sedang tunduk melindungi baginda. Selang beberapa saat, bertubi-tubi anak panah menghujani dan terpacak di belakangnya, di belakang badannya. Dalam riwayat tersebut, dalam riwayat lain disebut beliau kekal
statik, tidak bergerak daripada tempat itu. Allahu Akbar. Apakah yang mendorong Abu Dujanah rela mengorbankan badan sendiri sebagai perisai demi melindungi Nabi SAW? Apakah yang menyebabkan baginda rela menundukkan badan dan melindungi baginda? Apakah yang menyebabkan beliau rela menundukkan badan untuk melindungi baginda, kemudian bersabar dengan tembakan anak panah musuh yang menembusi belakang badan beliau, bahkan tidak bergerak sedikit pun? Jawabnya, cinta yang sejati kepada kekasih hati serta kesungguhan berusaha mengorbankan diri untuk tebusan buat sang kekasih. Cerita seterusnya iaitu cerita seorang yang bernama Abu Dujanah, seorang sahabat daripada kaum Khazraj katanya, yang hebat dalam peperangan dan hebat, sahabat yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Yang pernah berlaku dalam cerita yang berlaku pada peperangan Uhud. Beliau adalah salah seorang daripada pemain pedang yang handal juga, mempertahankan Nabi dengan tubuhnya menjadi perisai. Anak panah tak kena Nabi, kena satu belakang mula-mula. Kalau dia tak tahan tu mungkin kena Nabi SAW. Tapi atas dasar kasih sayang dia kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, disebut dalam kisah ini bertubi-tubi anak panah di belakang. Satu-satu anak panah, tuan-tuan, bukan buat dengan plastik. Anak panah buat dengan besi. Zaman Nabi berperang mempertahankan Islam, yang kita nak sebut bahawa dia sanggup hadapi situasi begitu kerana kasih dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia sanggup buang diri dia, letak diri dia di tempat yang paling bahaya, Sampai anak panah penuh di belakang dia, tetapi dia meletakkan Nabi, benda yang paling besar dalam hidup dia adalah dia boleh bersama dengan Nabi SAW di dunia dan juga di hari akhirat. Ini hebatnya kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Baik, kisah seterusnya lagi, ni semuanya kisah yang kita baca dan kita huraikan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita memahami, dan kalau ada penambahan apa-apa insya-Allah kita akan huraikan lebih panjang. Bismillah. Allahu Akbar. Kisah seterusnya, kematian salah seorang golongan Ansar demi Nabi sedang pipinya di atas kaki baginda. Allahu Akbar. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah dan sejarah bagaimana wafatnya seorang pecinta Nabi yang mengorbankan nyawanya demi melindungi Nabi SAW. Ketika tiba ajalnya meninggalkan dunia ini, pipi beliau jatuh tepat di atas kaki baginda. Peristiwa ini berlaku ketika peperangan Uhud. Imam Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dikepung oleh musuh, siapakah orang yang mahu mengorbankan dirinya demi kami? Ziyad bin As-Sakan bingkas bangun bersama sekumpulan orang Ansar berjumlah 5 orang termasuk dirinya. Sebagaimana ulama berkata yang bangun adalah Imarah bin Yazid bin As-Sakan. Kelima-lima mereka mara melawan musuh sehingga terbunuh seorang demi seorang semata-mata untuk baginda. Sampailah giliran yang terakhir, iaitu Ziyad atau namanya Imarah. Beliau berlawan sehingga luka di badan
memaksakan beliau berhenti dan tidak bergerak, maka datanglah kembali beliau berhenti dan tidak, maka datanglah kembali satu pasukan muslimin lalu menolaknya ke tepi pasukan musuh daripada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dekatkan dia kepadaku, dekatkan dia denganku. Mereka pun mendekatkan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kaki baginda sebagai bantal alas beliau. Saat itu juga beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan pipi beliau di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baik dan eloknya kematian seumpama ini. Ya Allah. Seorang lagi sahabat daripada kalangan Ansar. Tuan-tuan, orang Ansar ni dia tidak ada apa pun. Dia tidak ada apa. Dia tidak macam orang musyrikin Mekah. Orang Mekah ni orang mari meniaga. Ada orang bangsawan di Mekah. Di Madinah pun ada juga. Tetapi orang Ansar yang duduk di Madinah itu, dia menerima Nabi dengan sepenuh hati, sebagaimana yang telah kita baca kisah sebelum daripada ini. Kalau nak kira orang luar, bukan orang Mekah, Nabi bukan orang Madinah, Nabi orang Mekah, orang luar. Tapi orang Ansar mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak duduk sekali, walaupun tidak menerima Nabi di saat, bukan sebagaimana orang Mekah tu duduk bersama dengan Nabi daripada kecil kenal Nabi. Dia kenal Nabi ketika mana Nabi jadi Nabi. Tapi dia terima ajaran Nabi dengan seikhlas. Termasuklah sahabat yang meninggal ini. Bila pasukan Rasulullah dikepung oleh musuh, kepung segenap segi. Allahu Akbar. Peperangan Uhud ni kalau tuan-tuan pergi ke melawat ziarah Uhud ni, dia ada peta besar dia buat. Dia buat anak panah kat ni, dia buat anak panah kat ni, dia buat anak panah pusing dekat peta tu. Kalau orang pandai cerita berkenaan dengan peperangan Uhud di situ, Allahu Akbar, kita nampak macam depan mata kita ditayangkan filem peperangan tersebut. Saya bawa orang Mekah ni banyak tahun. Cuma tahun ni je Covid. Orang pergi ke Mekah ni tahulah rindu perasaan pergi ke Mekah. Kerana doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penduduk Mekah tu sendiri dan kepada negeri Mekah. Bila pergi ziarah ke Madinah, tempat berlaku peperangan Uhud, kali pertama saya menjejak kaki ke bumi Mekah ni, ketika ada seorang tokoh korporat juga, dia sponsor saya. Sebab ada satu masjid tu saya jadi imam tarawih 2-3 malam je, tak lama lah, dalam 3 malam gitu. Lepas tu dia ajak lah pergi, kita pun pergilah. Masa tu umur saya tak silap 16 ke 17 tahun. Masih mengaji dekat Maulana Asr, masih mengaji lagi. Tak silap saya 16 ataupun 17 gitu. Pergi tengok. Tapi mungkin Allah Ta'ala makbul lah doa saya, mungkin lah. Tapi memang makbul lah, Alhamdulillah. Di antara saya doa kata, ya Allah, aku tak mau pergi ke lain, aku nak pergi ke Mekah.
Saya doa tu masa saya darjah 3, darjah 4. Darjah 3, darjah 4. Dan kalau orang balik daripada Mekah tu, mesti saya pergi tengok dia. Saya nak dengar dia cerita apa pasal Mekah. Sehinggalah Allah Ta'ala boleh jejakkan kaki saya ke sana. Dia nak ceritalah. Kebetulan saya masa tu umur 17, 16, 17 gitu. Ya, mutawif yang bawa tu hebat. Dia bersyarah hebat. Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia bersyarah tu hebat. Jadi bila dia bersyarah tu, dia orang Indonesia, bukan orang Malaysia lah, orang Indon. Tapi faham lah, dia bercakap tu faham. Budak mengaji Universiti Madinah. Jadi dia bawa pergi Madinah tu, dia tengok. Termasuklah Uhud. Masa tu masjid Uhud tu tidak ada lagi. Masjid, kalau kita pergi sekarang ada masjid dah dia buat. Tidak ada lagi masjid tu. Bukit tu pun, Bukit Jabal Rama, Jabal tempat memanah tu pun tinggi lagi. Belum ada projek lagi di situ. Masa tu dia tanah tu sebenarnya tanah lembah. Dia tambun tanah tu. Sebab tu bukit tu nampak macam rendah. Sedangkan bukit tu tinggi juga asal dia. Saya sampai di situ, tak ada apa-apa tanda apa lagi lah kalau masa tu. Cuma dia cerita tu menyentuh perasaan kita. Dia tunjuk daripada sini, marinya musuh, dia kata, mari ikut sini. Tengah-tengah jalan orang munafik ambil peluang untuk menghancur leburkan pakatan orang Islam ini. Berjaya tarik lagi 300 orang. Mari daripada ni, duduk atas bukit ni. Dia tunjuk atas bukit ni, para sahabat duduk atas bukit ni. Kita tengok, masa tu umur saya 17 tahun. Saya tengok benda tu, kata, ya Allah. Selama ni saya bacalah sirah. Peperangan Uhud ni kita bacalah sirah. Bacalah sirah. Berderai air mata juga rasanya. Boleh tengok di hadapan betul-betul. Ni tempat ni, dia kata. Tuan-tuan, dia kata, Rasulullah berpesan pada para sahabat, jangan tinggalkan tempat ini. Ni di sini, bawah ni tempat kita duduk ni lah harta ghanimah yang ada. Ditinggalkan oleh musyrikin Mekah. Iman sahabat itu tinggi, tuan-tuan, dia kata. Iman sahabat itu tinggi, tapi dengan harta ghanimah ini, dia nampak harta di hadapan dia, dia terkam. Menunjukkan bahawa dalam kemuncak peperangan hidup kita ni nak mati syahid, ada syaitan lagi yang akan menipu kita. Bagaimana dengan kita, dia kata. Allahu Akbar. Saya terfikir, kata, betul. Semangat sahabat untuk berperang bukan macam kita. Sahabat tidak melengahkan peperangan yang mana kemuncak kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala apabila seorang itu boleh syahid fi sabilillah. Kemuncak kepada ketaatan kepada Allah. Orang yang sanggup beri nyawa dia untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada orang sehebat gitu. Tapi Allahu Akbar, syaitan dia mari menyelit juga di situ. Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Cuba fikir. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, hidup kita di atas muka dunia ni, kena tipu ke syaitan berapa kali? Tu kemuncak ibadah, tu kemuncak ketaatan pun syaitan menyelit. Saya masih ingat lagi perkataan dia. Sampai ke hari ni, masa tu umur saya 17 tahun. Kemudian dia pun katalah, di sinilah tempat Khalid Al-Walid yang datang, dia kata. Daripada sini, apabila dia berpatah balik, umat Islam pun bersama dengan Nabi pergi di sebalik bukit sana. Dia tunjuk real tempat persembunyian Nabi, katanya, bersama dengan para sahabat. Lepas daripada Jabal Rama itu, bukit memanah itu dapat ditawan oleh Khalid ibn Al-Walid. Para sahabat menjadi benteng kepada Nabi, dia kata. Lepas tu saya ingat lagi, dia cerita kisah ini. Ada sahabat yang Allah Ta'ala beri kemuliaan yang mati, meletakkan pipinya di atas kaki Nabi SAW. Tidak ada yang mati mulia melainkan kemuliaan matinya seorang yang bersentuhan kulitnya
dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mempertahankan Rasulullah. Cuba tuan-tuan tengok apa Rasulullah kata, dekatkan dia dengan aku. Allahu Akbar. Dekatkan dia dengan aku. Para sahabat berebut untuk mendekatkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi keistimewaan oleh Allah bila Nabi kata dekatkan dia dengan aku. Dalam keadaan begitu, lepas Nabi sebut begitu, mereka pun mendekatkan beliau dalam keadaan lemah dah kawan tu, tuan-tuan. Menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada serangan musuh. Rasulullah menjadikan kakinya sebagai bantal alas kepada pipinya. Saat itu beliau menghembuskan nafas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat akhir zaman ni, kita mampu membaca kisah-kisah ini sebagai semangat untuk kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Di saat orang berkata perkara yang bukan-bukan kepada sunnah Nabi, di saat orang kafir sendiri berkata macam-macam kepada Islam ini, tuan-tuan tahu perkataan yang keluar daripada mereka itu ibarat mencederakan tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang pelaku bid'ah yang membuat bid'ah, dia seolah-olah mencederakan tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak duduk dekat dengan Nabi di hari akhirat kalau kita tidak boleh mempertahankan disebut sebagai sunnah Rasulullah ini? Paling kurang kita mempertahankan diri kita sendiri. Kita tidak terlibat dengan amalan-amalan yang jauh daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendekatkan diri dengan benda itu. Karena kalau kita buat begitu, bermakna kita nak jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada sahabat ini. Sebab apa? Sebab iman dia teguh, jiwa dia kental, dia meletakkan agama di hadapan dia lebih daripada benda lain. Walaupun sahabat ni mampu untuk milik dunia, suruh doa Rasulullah SAW, doa Rasulullah pun mampu untuk berdoa, dan sememangnya doa Nabi dimakbulkan, berikan dunia kepada para sahabat ini. Tapi dia ni orang Ansar, orang baik, sahabat yang jujur, yang tidak mahu kepada harta-harta ni. Bukan dia hiduplah keadaan yang susah, merempak sampai kena minta-minta dengan, tidak. Dia hiduplah keadaan cukup untuk dia makan. Cukup untuk dia makan. Kalau tidak ada makanan, dia berpuasa sebagaimana Nabi. Nabi pergi di dapur, tengok rumah tak ada makanan, Nabi kata kita puasa hari. Allah. Makcik nak cari suami yang reda. Orang duk suruh cari isteri yang reda lah dengan suami, tapi jadilah suami yang reda sebagaimana redanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awak Nabi tak kerja ke, malah kerja? Tak. Nabi ada modal yang Nabi letak kepada para sahabat. Sahabat tu jujur, jaga modal keuangan Nabi ni. Dia bagi pada Nabi keuntungan perniagaan. Bukan Nabi jenis orang tak kerja. Tak. Nabi bekerja. Silap orang kata Nabi tak kerja, silap. Duk mengajar je, tidak. Dan sekali lagi saya ingatkan, mengajar ni adalah tugas, bukannya cari makan. Bukan cari makan. Ada keratan video saya yang disebarkan, banyak juga orang kecam, orang kata, tapi insya-Allah Tuhan akan buka pintu hati dia.
Saya tak ada masalah. Tapi saya kata tu benda betul, saya yakin. Benda yang saya kata tu saya akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya akan sebut gitu juga. Mengajar di meja kuliah ni bukan cari makan. Cukuplah untuk kita ambil buat servis kereta kita. Cukuplah kita ambil buat servis kereta kita, buat kalau ada tayar tukar tayar, ada kelengkapan rumah tak lengkap, tukar paip ke apa. Hak lebih tu, lebih daripada tu kita bagi kat orang lah. Jamu orang makan, sedekah kat orang. Sebab kita nak jadi macam Nabi SAW yang menghabiskan seluruh hartanya untuk Islam ini. Khadijah radhiyallahu anha yang paling Nabi sayang. Orang kaya, seluruh orang Mekah tu ambil barang dengan dia. Bangsawan, orang kaya. Tapi apa dia jadi selepas dia masuk Islam? Dia jadi orang yang baik dan teramat baik. Harta dia semua dia infak untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Oleh kerana itu Khadijah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam pujian yang kita cerita bahawa apabila Zainab binti Muhammad, anak Nabi sendiri, kirimkan rantai untuk menembus suaminya Abul As daripada Nabi. Abul As tu menantu Nabi masa tu kafir lagi. Zainab tu Islam dah. Zainab tak boleh berpindah dengan suami dia sebab suami dia masih kufur. Dikirimkan rantai yang dibungkus dalam kain yang begini. Orang bagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini rantai leher kepunyaan Zainab binti Muhammad yang diberi kepada kamu untuk menebus suaminya Abul As yang ditawan. Rasulullah ambil kain, berderai air mata Nabi SAW. Nabi buka, Nabi angkat rantai tersebut dan Nabi menangis. Sahabat pelik, tanya Nabi sebab apa menangis. Nabi kata rantai ini hadiah daripada Khadijah kepada Zainab semasa perkahwinan Zainab dan Abul As. Allahu Akbar. Nabi teringat kepada dua benda, kata ulama sirah, yang Nabi menangis. Yang pertama, teringat ke anak tu sendiri. Yang kedua, teringat kenangan manis bersama dengan Khadijah itu masih tersemat dalam jiwa Nabi SAW. Luar biasa Khadijah ni, luar biasa. Tuan-tuan bayang, luar biasa tak luar biasa Khadijah ni. Masa Nabi terima wahyu, Nabi balik, dia cerita dekat Khadijah. Khadijah orang pertama beriman. Khadijah, dia cerita depan Khadijah. Khadijah orang pertama beriman tanpa takwil. Kepercayaan dia kepada suami dia. Kalau kita balik cerita pada isteri kita macam mana? Betul ya kawan tua ni. Abang dah makan ubat hari ni? Dia katanya begitu. Abang dah makan ubat hari ni bang? Abang ni teruk sakit ni. Tidak ada takwil walaupun satu patah daripada Khadijah. Malahan ada perkataan yang cukup berharga yang diberikan, yang mana kalau kita baca perkataan keluar daripada mulut Khadijah ni, seolah-olah segumpal emas yang dihadiahkan kepada Nabi ketika Nabi dalam keadaan yang begitu takut. Dia kata, tak apalah bang, abang orang baik. Takkanlah Allah Ta'ala nak bagi jahat pada orang baik macam abang. Ya Allah, isteri macam ni, Masya Allah. Suami tengah resah ni. Kalau isteri kita tu lah, orang kata jangan gigi juga lah, kita tu tua. Dia kata ke suami dia, dah lah tua awak ni, biar awak muda-muda sudah, pergi awak nak pergi tu buat apa? Allah, kita duk tengah sakit dah, dia duk bagi penyakit lagi pada kita. Tu bukan bagi emas, tu bagi tahi lembu atas muka kita. Nampak ni? Tu perkataan Khadijah. Tak apa abang, tidur-tidur. Abang rehat. Ambil selimut, tidurkan Nabi SAW duduk. Dia pergi tanya sepupu dia.
Waraqah bin Naufal. Sepupu dia baru cerita begini. Dia cukup percaya kepada suami dia. Sebab tu Khadijah disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut depan Aisyah. Aisyah begitu cemburu dengan Khadijah, sehingga Aisyah sebut perkataan pun boleh tahan jugalah. Tapi Rasulullah kata, Aisyah, Khadijah ni tak akan sama dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia yang menyokong aku di saat aku berseorangan. Allah Ta'ala sampaikan wahyu, dia orang pertama menyokong aku, sehingga habis harta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna dakwah ini bukan satu pentas untuk kita cari makan, tetapi dakwah ini memerlukan pengorbanan yang amat tinggi. Baik pengorbanan masa ke apa, ke pengorbanan yang tinggi untuk menegakkan kalimah Allah. Sebagaimana sahabat telah menunjukkan pengorbanan dia, rela mati untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Satu lagi cerita, kesungguhan Sa'ad bin Ar-Rabi' menjaga keselamatan Nabi sehingga ke nafas yang terakhir. Baik, kita saksikan pecinta Nabi sejati seterusnya, iaitu salah seorang yang cedera parah dalam peperangan Uhud. Banyak kisah berlaku peperangan Uhud yang kita selama ni tak tahu. Terdapat sebanyak 70 luka di tubuhnya, Allah, akibat tusukan lembing, libasan pedang dan tembakan anak panah. Meskipun hanya ada beberapa detik sahaja yang bakal memisahkannya dengan dunia dan segala isinya, berupa ahli keluarga, harta benda dan keseronokan. Apakah yang beliau fikirkan ketika itu, yang apa yang bermain di benak fikiran beliau? Ayuh, dia kata, kita selami kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim daripada Zaid bin Thabit. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskanku ketika perang Uhud akan mencari Sa'ad bin Ar-Rabi'. Baginda bersabda kepadaku, jika kamu jumpa dia, sampaikan kepadanya salamku dan katakan padanya. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu? Aku pun berjalan mengiringi mayat-mayat yang bergelimpangan. Akhirnya aku menjumpai Sa'ad bin Rabi' yang sedang nazak. Aku dapati pada badannya 70 kesan luka akibat tusukan lembing, libasan pedang dan tembakan anak panah. Aku berkata kepadanya, wahai Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim salam kepadamu dan menanyakan khabarmu. Sa'ad bin Ar-Rabi' menjawab, salam juga kepada Rasulullah dan kamu. Beritahu baginda, aku dapati diriku dapat mencium bau syurga. Beritahu pula kepada kaumku Ansar, tiada uzur bagi kalian di sisi Allah sekiranya musuh mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kelompok mata kalian masih berkelip. Saya berkata demikian, beliau menghembuskan nafas yang terakhir, semoga Allah merahmatinya. Apa yang beliau fikirkan pada saat-saat akhir hayat beliau, apa yang bermain di benak fikiran beliau, apa pula wasiat yang beliau kepada kaum beliau ketika mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum meninggalkan dunia, dan segala isinya berupa isteri dan anak-anak dan keseronokan. Jawapannya, perkara yang ligak bermain di benak fikiran beliau adalah keselamatan kekasih beliau dan juga kekasih Allah. Wasiat yang beliau sampaikan kepada kaum pula adalah agar setiap seorang daripada mereka mengorbankan nyawanya sebagai tebusan buat Nabi. Cuba soal diri sendiri, tuan kitab ni kata, adakah kita seperti mereka?
apa yang kita fikirkan sebenarnya, apa yang ligat di benak fikiran majoriti kita, apa pula wasiat kita kepada sahabat handai ketika mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka ke timur ataupun ke barat. Jawapan kepada persoalan-persoalan dibangkitkan ini sudah cukup membuktikan layak ataupun tidak kita mengaku sebagai seorang Islam. Kisah seterusnya, seorang sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi'. Rasulullah suruh cari dia, suruh cari. Banyak bergelimpangan penuh. Cari sahabat, jumpa. Sebelum cari itu Rasulullah sebut dah, jika kamu jumpa dia, sampaikan salamku dan katakan padanya, Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan kamu? Orang yang dapat salam daripada Nabi. Jumpalah sahabat tu, tengok penuh anak panah. Wahai Sa'ad, Rasulullah mengirim salam kepadamu dan bertanya khabarmu macam mana. Sa'ad jawab dengan terang, salam juga, selamat juga kepada Rasulullah dan kamu. Beritahu baginda, aku dapat mencium bau syurga. Dari riwayat yang lain, aku dapat mencium bau syurga daripada balik bukit ini. Seolah-olah syurga duduk balik bukit Uhud. Allahu Akbar. Duduk tengah nafas akhir ni, menghembuskan nafas terakhir, bau syurga. Kerana diri dia diletak untuk Allah dan Rasul. Tak ada benda lain. Kita tidak disuruh berperang. Tidak. Kita disuruh berperang dengan hawa nafsu kita untuk meletakkan Allah dan Rasul di hadapan lebih daripada segala-galanya. Itu yang kita diminta, meletakkan Allah dan Rasul di hadapan kita lebih daripada segala-galanya. Lalu beritahu pula kaum Ansar, tiada uzur bagi kamu semua jika Allah, di sisi Allah sekiranya kamu mendapatkan Rasulullah, si musuh mendapatkan Rasulullah SAW, sedangkan kelopak mata kamu masih berkelip-kelip. Maknanya kalau kau buat lari Rasulullah SAW, sia-sia hidup kamu. Tak ada uzur bagi kamu. Kamu mesti mempertahankan Rasulullah SAW. Sebab apa keluar perkataan begini? Sebab ada beberapa perkara. Semasa peperangan nak habis dah, Allah Ta'ala melemahkan sendiri kaum musyrikin Mekah, walaupun dia menang. Lemah sendiri. Bila begitu, musyrikin Mekah kata, pemimpin dia laung kuat-kuat, dia kata Muhammad telah wafat. Muhammad telah wafat. Nabi tak jawab. Abu Bakar, tak ada dah, dia kata wafat juga. Abu Bakar mati dah. Abu Bakar nak bangun, dosa tarik baju, jangan bangun. Umar juga wafat, tak dan Rasulullah tarik baju, Umar pun bangun. Tak dan Rasulullah nak tarik baju. Umar kata, kalau aku mati pada hari ini, kematianku syurga, tapi kematian pok-pok kamu kehinaan, dan kemenangan juga kehinaan bagi kamu. Tak apa, hari ini hari kamu. Umar tegah. Semua orang tak tahu Rasulullah di mana. Rasulullah wafat, tak tahu di mana. Ada kata kena buat lari ke musuh begini-begini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sahut panggilan. Tak kata ni Muhammad lagi, tak ada. Kita dah sikit dah ni, banyak dah yang syahid. Pokok dia tu Allah Ta'ala sendiri, Allah Ta'ala bagi kelemahan kepada jiwa dia. Lemah terus. Tak berapa perang dah cukup. Sahabat balik membawa semua yang mati-mati syahid, yang cedera-cedera banyak ni. Kemenangan pihak musuh pada ketika itu mereka suka. Tapi penuh dengan kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sahabat tetap jadi mulia. Ya, akhirnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah, dia kata cuba kita fikir kita sendiri apa yang kita pesan di saat akhir hidup kita ini.
Apa yang kita pesan pada anak kita? Ilmu apa yang kita tinggalkan kepada anak kita? Adakah pesanan kita sebagaimana pesan ni bagi tahu kepada kaum Ansar, kamu kena mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita pesan pada keluarga kita, kalau abah mati kena pertahan sunnah Nabi ni, kena jaga sunnah Nabi. Jangan duk buat perkara-perkara yang tidak disepakati oleh Nabi SAW, tidak dibuat oleh Nabi, jangan duk buat. Tidak ada perkataan begitu pun dalam mulut kita. Sebaliknya, belum pada abah tu mati lagi, abah tu duduk orang panggil duduk biasa-biasa je. Oh, dia pun hebat lah. Duduk bincang lah, kebun harum manis ni boleh ke siapa, rumah di Arau tu boleh ke siapa, rumah duduk di Berseri tu boleh ke siapa, dapat ke siapa, masa-masa duduk bincang dah. Ayah tu duduk ngak dalam ICU tu. Anak begini ke yang kita tinggalkan? Tidak ada manfaat hidup kita walaupun anak ramai kalau mempunyai anak yang begini. Pesanlah pada anak-anak kita dengan pesanan yang baik, khususnya pesanan untuk mempertahankan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak masuk waktu dah, isyak dah tak? Kita berhenti setakat ni insya-Allah. Dan kita akan sambung pada minggu sekali lagi berkenaan dengan Abu Qatadah berjalan malam bersama Nabi demi menjaga baginda daripada terjatuh daripada haiwan tunggangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi